Apa itu market trend? Sebagai seorang trader, market trend adalah salah satu benda yang wajib korang tahu. So, jenis-jenis trend ada 3 sahaja: uptrend, downtrend dan sideways. Trend ni dia bergerak dalam keadaan structure: high, low, high, high, low, lower high, lower low. Okey, apa benda tu high, low, high, apa semua benda tu? Okey, dia macam ni. Bila price naik, dia jadi high. So, bila dia turun ke bawah, price turun ke bawah, dia akan jadi low. Bila price naik, melepasi pada high tadi, dia akan create higher high, ataupun short form dia kita panggil HH. Dan bila price turun balik ke bawah, tapi tidak sampai ke high yang sebelum tadi, dia akan create higher low. Okay, sekarang ni kita nak tengok structure tu dekat real time punya chart. So sekarang ni kita tengok BTC USDT. So macam mana structure tu rupa atas candlestick ni. Okay, kita ambil pada bawah ni, pinpoint bawah ni. Kita start. Okay, dia naik atas. Yang pertama, dia create high. Dia turun ke bawah, dia create low. Dia naik sampai ke atas ni, dia create higher high. Sebab apa higher high? Lebih tinggi pada high yang sebelum ni. Lepas tu dia turun balik bawah ni, dia create higher low. Dia naik lagi, dia create higher high. Dia turun bawah, higher low, higher high. Kat bawah ni higher low. Dia naik atas ni, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay, bila structure dia rupa macam ni, dia keep on creating high low, higher low, higher low baru, higher low, higher low. So, trend ini adalah uptrend. Bila nampak structure macam ni, ini adalah structure uptrend. So, downtrend ni, dia adalah penurunan harga. So, untuk downtrend ni pula, kenapa dia lower low? Kan, dia daripada higher high, dia jadi lower low pula bila dia turun. Dia tak jadi high low. Okay, bila price turun lebih rendah daripada higher low, ataupun dalam istilah lain, kalau kita belajar support dan resistance, dia tembus kita punya support. Support kita adalah di higher low tu, dia break kita punya support tu ke bawah, dan dia lagi rendah daripada high low. So, dia akan create lower low. Mudah faham lah tadi higher low. Lepas tu dia naik higher high, turun lagi rendah pada high low tadi, dia jadi lower low. So lepas lower low, dia naik pula balik, dia akan jadi lower high. Dia turun lagi rendah daripada lower low tadi, dia akan create lower low baru. Lepas tu dia naik balik lower high, dan seterusnya lower low. So structure ni adalah downtrend. Okay, sekarang ni kita nak tengok chart Bitcoin, macam mana kita nak identify downtrend tu. Kau buka je terus ada kat sini. Okay, yang macam mana kita boleh nampak, contohlah kita ambil dari sini kan, higher high, higher low, higher high. Lepas tu dia drop, and dia drop. Dia drop sampai kat sini. Sini adalah lower low, lower high. Dia drop lagi, drop junam kan. Kita ambil sampai kat sini kan. Lower low, lower high, drop lagi, lower low, lower high, drop lagi, lower low. So, pattern ini adalah downtrend. Okay, kenapa tadi dia jadi lower low di sini? Sebab di sini adalah kita punya high low, ataupun kita punya support level. Okay, price turun, drop, pecah kita punya support level kita ni, dia akan create lower low. Dia naik pula, dia create lower high, dia tak boleh nak break pun harga yang sebelum ni tadi, dan dia drop lagi. So, bila nampak je pattern macam ni, ini adalah downtrend. Jom kita tengok market lain pula. Ethereum USDT. Daily juga. Ni kita boleh nampak ini uptrend, naik turun, naik turun.
Okay, kita boleh nampak kat sini ada high high, high low, high high. Lepas tu the drop bawah ni, ini adalah lower low. Okay, lower high, drop lagi, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So ini adalah downtrend. Okay, mula fasa tadi dia naik adalah uptrend, sampai atas ni ada turun bawah. Sebab kat sini adalah kita punya higher low, dia tak boleh nak sustain. Support dah kat sini dah break, pecah jatuh bawah, sini menjadi lower low kita. So kat sini adalah downtrend. Okay, jenis trend yang terakhir adalah sideways ataupun keseimbangan harga. Macam tadi, uptrend adalah kenaikan harga, downtrend adalah penurunan harga, dan sideways ni adalah keseimbangan harga. Okay, sideways ni price bergerak dalam channel yang sekata. Okay, dia naik sampai ke satu level, dia turun balik sampai lagi ke satu level, ataupun kita boleh panggil support resistance lah kat situ. Dia naik turun dalam channel yang sama. Nak bagi mudah faham lagi, sideways ni adalah tempat di mana buyer dan seller sama-sama kuat. Ibarat 50-50 kan, penentuan harga. Sama ada price ni nak turun ke nak naik. Okay, sideways ni dia akan diselesaikan juga macam mana pun. Cuma dia bergantung, dia bias kepada siapa, buyer atau seller. Kalau dia bias kepada seller, maka price tu akan drop, turun lah, keluar daripada channel sideways tu. Dan kalau dia bias kepada buyer, price akan tembus naik ke atas. Ok, sekarang ni kita tengok chart Ethereum USDT di time frame daily. Ok, macam mana kita nak cari sideways. Ok, macam kat sini kan, price turun, downtrend. Lepas tu nampak tak kat sini ada keseimbangan, dia naik turun dalam satu channel. Dia tak keluar pun pada channel ni kan. So ini adalah sideways. Okay, ini adalah sideways. Okay, dia main di channel ni. Okay, ini dia punya resistance, ini dia punya support. So dia dalam fasa keseimbangan. Okay, kita tengok kat sini, bila dia drop, downtrend, dia sideways. Okay, lepas tu dia naik kan. So maksudnya kat sini buyer menang. Tengah 50-50 kat sini, buyer menang, tembus keluar pada channel sideways ni, dan dia continue naik. Okay, ini daripada downtrend, sideways, naik ke uptrend. So kita cari pula sideways yang lain. Sekejap, kita tukar, kita buka. Ok, sekarang kita check dekat time frame 1 hour. Kita nak cari sideways. Ok, tadi yang daily tadi, kita marking dekat daily kan. So kita boleh nampak. So ini dikira sideways jugalah, tapi di time frame 1 hour. Ok, dia berada dalam satu channel yang besar. Ok, dia tak keluar pun pada channel ni kan. Daripada downtrend, dia masuk bawah ni. Dia main di channel ni sahaja. Ok, sampailah buyers menang dan price tembus keluar. Ok, ini adalah salah satu sideways di time frame yang besar. So kita nak tengok di time frame yang kecil. Ok, kita dah jumpa dah lagi satu. Ok, price tengah turun. Ok, kita boleh nampak kat sini ya. Price tengah turun. Lepas tu dia buat apa kat sini? Dia tengah buat satu pergerakan sideways. Ok, boleh nampak tak? Lepas tu apa jadi? Price drop. Ok, kita boleh nampak dia bergerak mendata. Sini adalah resistance dia, dan di bawah ni adalah dia punya support. Ok, bila price drop, dia sideways dalam fasa penentuan 50-50, sama ada buyer atau seller. Ok, dia tak dapat tembus harga di atas ni lah, tak dapat tembus. Kalau kita tengok dekat belah kanan ni, dia tak dapat nak tembus harga
2433 ni. Lepas tu seller menang, price pun drop ke bawah. Ini di time frame 1 hour. Tergerak lagi. Ni sideways yang paling ketara. Pergerakan dia kecil. Okay. Dia bermain dalam channel ni sahaja. Price naik, uptrend, masuk sideways, dan dia drop balik. Okay, bila kita belajar teori kan, nampak mudah je sideways tu kan, turun naik turun naik turun. Tapi sebenarnya dia ada banyak bentuk. Okay, macam ni pun sideways juga. Okay, kalau korang boleh nampak ada dua sideways kat sini. Yang pertama sideways kat sini. Okay, ni pertama dalam channel ni. Ini consider sideways juga. Price masuk dan dia bergerak sekata je dalam ni. Lepas tu dia turun. Kat sini pun sideways juga. Okay, aku mark terus channel dia tu. Dia bergerak dalam box ni je, sideways. Lepas tu dia turun. Okay, di setiap time frame kita boleh marking sideways ni. Okay, kenapa perlu kita tahu pasal sideways ni? Sebab bila nak cari entry yang sesuai adalah di sideways. Sebab sideways tu adalah tempat keseimbangan. So kalau belajar supply dan demand, kita nak kena cari base kan, nak kena cari tapak zone yang buyer dan seller penentuan, nak beli ke nak jual, nak beli ke nak jual kan. Dia duduk kat dalam tu saja, dia naik turun. So kita akan cari entry point kita kat situ. Itu aku akan tunjuk kat video yang seterusnya nanti. Okay, sideways kat sini pun sideways juga. Okay, dia tak dapat tembus harga ni. Alright. Dan dia duduk kat dalam kotak ni saja. Ini pun sideways. Pergerakan naik turun kat dalam ni. Dia turun, dia naik, dia drop balik. Dia naik, dia drop. Dan kat sini buyer menang lah. Okay, dia sideways dan dia terus naik. Kat mana lagi kita nak check? Di sini pun sideways juga. So sideways ni dia banyak, dia akan kerap berlaku dan dia akan diselesaikan juga. Macam mana pun, lambat atau cepat, bergantung kepada buyer atau seller mana yang lebih banyak. Contoh dia macam Ethereum ni, dia pergerakan dia ikut Bitcoin. Okay, Bitcoin drop, dia pun drop. Bitcoin naik, dia pun naik. Kalau altcoin pula, lain cerita, dia akan ikut Ethereum. Kita ambil contoh coin BNB. So sekarang ni kita try tengok altcoin pula kan. Kita ambil contoh coin BNB. Okay, BNB kita ambil yang KuCoin punya lah. Okay, kat sini pun ada banyak sideways. Kalau korang boleh nampak dengan mata kasar lah kan. Okay, price ni naik. Lepas tu nampak apa dia buat kat sini? Dia bergerak dalam satu channel. Okay, kita boleh mark. Ini adalah resistance dia. Ini adalah dia punya support dia. So dia bergerak dalam channel ni. Dan kat sini kita nampak dia dah tak boleh nak naik atas. Seller menang, price pun drop. Lepas drop, dia buat apa pula? Dia buat sideways lagi sekali. Okay, sideways. Dekat area sini. Ini support dia lah. Kita ambil box ni. So pergerakan bergerak dalam keadaan sekata, buyer dan seller kat sini kan. Sampai satu harga dia jual balik. Naik turun. Dan kat sini buyer menang. Okay, ini adalah cara nak identify sideways. So kalau bila korang dah kenal sideways, senanglah nak cari entry nanti. Okay, ini adalah basic dan wajib korang tahu. Banyak sideways ni. Sideways di atas ni kan. Bila tengok teori, nampak senang kan, sideways tu gerak
naik turun je. Tapi bila dia dalam chart ni, rupa dia lain-lain sikit. Ini pun consider sideways, ini pun sideways. Nampak ni, dalam channel ni, ini pun sideways. Okay, bawah ni pun ada sideways kecil. Macam ni, price naik ke atas dan dia buat satu pergerakan sideways. Okay, kita mark. Okay, ini adalah resistance dia. Okay, sini adalah support dia. So apa berlaku? Price naik. Kat sini pun ada sideways juga. Nampak ni, sideways yang kecil ni. Ni kita panggil base kan. Dia rally, base, rally. Lepas tu dia ada dalam satu pasal sideways yang besar. Lepas tu dia drop. Lepas dia drop, dia duduk dalam base lagi. Maksudnya dia duduk dalam keadaan sideways lagi. Okay, masuk channel ni balik, sideways, naik turun. Lepas tu drop lagi. Okay, so bila dah senang, kita dah kenal, senang nak identify base ataupun sideways, senanglah kita nak enter trade. Tak adalah kita enter trade masa di tengah downtrend ke. Kalau nak kejar uptrend boleh, cuma kena ada strategi. So contohnya macam ni kan, price drop, kita buy the dip kan. Kebetulan dip dia tu adalah sideways, maksudnya dia dah habis drop kan. So kat sini buyer dan seller dah start masuk kan, sama banyak dengan seller kan. Price dah tak boleh nak drop dah, lepas tu dia naik. Ada pula orang cakap reversal pattern kan, ada candle reversal. Kat sini kita boleh nampak ada doji. Okay, doji tu ni macam bentuk cross, bentuk tambah ni kan. So bila nampak doji ni, kita tahu akan ada reversal. Sebab keseimbangan. Okay, buyer, seller sama banyak. So kita tahu lepas ni coin ni akan naik, price ni akan naik kan. Nampak price pun start naik. So itu adalah sideways. Okay, korang kena bagi faham sideways ni, baru senang nanti nak trade. So tahulah nak trade kat mana. Tak adalah kita main masuk redah je, terus asal nampak candle merah panjang ni kita terus nak beli. Kita kena tunggu dia berhenti dulu kan. Dia gerak sideways kan. Macam ni nampak ni, drop, sideways, drop, sideways, drop, sideways, drop, sideways. Lepas tu drop yang tak akhir. Okay, drop yang tak akhir. Lepas tu dia start naik. Sebab apa dia naik? Nampak tak? Ada apa? Ada doji. Ada reversal candle, ada doji. Price pun start naik, sideways balik kan, drop. So kat sini, bila kita dah senang identify kat mana sideways, senanglah kita nak beli coin. Okay, until next video, thank you for watching. Aku harap korang semua boleh faham market trend. Alright, Assalamualaikum.